A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita masuk yang telah lalu hadis yang ketiga berhubung tentang sahabat menceritakan sanadnya daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab. Abdurrahman bin Abdullah. Maknanya Abdul Rahman ini adalah bukan Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kepada Umar bin Khattab, merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berhubung tentang rukun Islam. Hari ini kita masuk muka surat 1, 2, 3. Penunjuknya, dilalahnya, cakap Arab dilalahnya, cakap Melayu penunjuknya. Pertama, menunjukkan bahawa agama Islam mempunyai 5 rukun. Agama Islam mempunyai 5 rukun. Apa dia? Pertama, syahadah, iaitu pengakuan kita kepada Allah SWT dan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu hakikat Islam. Ni. Sebab itu orang kafir bila masuk Islam suruh syahadah. Tak? Si siapa? Ahong nak masuk Islam. Ahong nak masuk Islam. Agu nak masuk Islam. Siapa lagi? Manakaran nak masuk Islam. Tahu Manakaran? Bapa Karan. Wakil rakyat. Wakil rakyat Batu. Parlimen Batu. Dia masuk Islam. Kenapa Ustaz sebut macam tu? Mudah-mudahan dia masuk Islam, tak? Dia Pakatan Harapan menang. Ni. Babakaran namanya. Dia muda lagi. Muda lagi. Adalah orang yang muda jadi ahli parlimen. Cuba bayangkan. Hindu. Dia cakap Melayu pasir. Dia ambil bagian lawyer. Habis belajar keluar universiti masuk calon. Bebas. Parti bebas. Menang. Tak? PRU masuk Parti Harapan. Menang. Umur baru berapa? 25 tahun. Muda lah. 2 kali dah dipegang. Ya, dia nak masuk 2 pegal. Dia menang dia tak? Dalam kerajaan kita perpaduan. Kerajaan Malaysia perpaduan sekarang. Maknanya gabungan parti. Tak cukup. Ni lah bila tak cukup. Negara kita lah, kita kena faham lah. Bila kepada Kebawah Duli Agong memperkenankan, setelah bermasyarakat para raja-raja, sultan-sultan setuju mengambil Anwar Ibrahim sebagai PM, Perdana Menteri Malaysia sekarang. Ni. Sekarang. Jadi kita kena tahu. Sebab kamu nak ambil SPM, kena tahu. Ya tak? Bukan kita masuk ahli politik, tapi kita nak tahu sirah. Ya. Baik. Hadis yang ketiga ini mengandungi beberapa petunjuk ataupun dilalah. Pertama, menunjukkan bahawa agama Islam mempunyai 5 rukun. Pertama, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mesti dilakukan sembahyang 5 waktu. Tak boleh tidak. Sembahyang 5 waktu, tak boleh tidak. Tak boleh cuti. Kecuali uzur syar'i. Perempuan ada cuti tak payah diqadha. Uzur syar'i itu. Untung perempuan ada cuti khas. Lelaki tak ada cuti. Jangan buat-buat cuti. Mau cuti pun tak boleh. Sebab lelaki tidak ada haid. Ya, Rashid. Jangan, lelaki tidak ada haid. Perempuan yang ada. Dan perempuan pula ada cuti panjang pula. Nanti dah kahwin. Dia hamil. Dah hamil. Melahirkan zuriat. Cuti pula lagi. Tak payah qadha. Ni. Cuti sembahyang tak payah qadha. Kalau berapa hari tu? Lama. Tak payah qadha. Sembahyang.
Lelaki macam mana Ustaz? Tak adil lah kami. Kamu tak ada haid. Tak? Macam mana kami nak jadi haid? Kamu laki-laki nak haid macam mana? Ni. Dan kamu tak ada rahim. Apa tujuannya wanita itu ada haid? Itulah tandanya untuk perantaraan antara iddah. Tahu tak iddah? Iddah ni tempoh. Cakap Arab ni iddah. Iddah seorang perempuan kerana mungkin dia dah kahwin, dicerai oleh suami. Bila dicerai suami, 3 kali haid, 3 kali suci, maka dia boleh berkahwin dengan orang lain. Itu. Lelaki, cerai petang ni kalau dia nikah lain. Nah, aku cerai kamu. Petang ni dah janji dah nikah orang lain. Tak? Ni lelaki. Nak jadi perempuan ke boleh lelaki? Laki-laki boleh kahwin 4. Perempuan tak boleh kahwin 4. 1 je. Ya, kata Rashid, laki-laki ya. Satu. Kedua, laki-laki boleh jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki ketua keluarga. Ni. Ya. Banyak istimewa lelaki. Ya. Lelaki banyak istimewanya. Itu kalau jadi lelaki. Lelaki boleh jadi pemimpin. Lelaki boleh jadi imam. Ya. Perempuan boleh jadi imam? Boleh. Kalau sesama perempuan. Jangan pula dapat suami. Suami tak boleh baca Fatihah tak betul. Bang, abang jadi makmum, aku jadi imam. Oh boy. Abang baca tak betul. Tak. Ajarlah bang tu, suami tu boleh jadi imam. Fatihahnya macam mana? Ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Betul bang ni. Abang jadi imam, ikut kata dia. Ikut saya ni. Belajar. Fatihah lepas, okey. Ada. Di Fatihah tak lepas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Jawanya. Tak lepas. Tu. Kalau kamu nak calon nanti, dengar je ni. Nak calon suami, jangan tengok dia punya handsome. Tengok dia bacaan Fatihah. Betul. Susah. Handsome tapi Fatihah tak betul. Tak boleh mimpin kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena betul. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abang ni. Belajar Fatihah betul-betul. Itu rukun. Tahu rukun? Rukun kalau tak betul, tak sah sembahyang. Rukun. Solat ni kena jaga. Yang kedua namanya sembahyang 5 waktu. Mesti tak boleh tidak. Mesti laksanakan. Lelaki tidak ada uzur. Perempuan ada uzur tanpa dikodok. Puasa, kodok lah. Betang-betang sembahyang tak kodok. Puasa pun tak kodok. Tak boleh. Puasa setahun sekali. Kebetulan lahir anak bulan Ramadan. Alah sakit kepala tak balik. Ya tak? Ya, kau tak boleh. Itu dah peraturan. Islam ada peraturan. Ya. Baik. Rukun yang pertama ialah syahadah. Sebagai tanda keimanan yang menjadi dasar pertama untuk melakukan ibadah-ibadah dan amal-amal yang lain dalam agama. Ya. 5 rukun ini merupakan sebuah binaan yang didirikan atau ditegakkan dari 5 tiang. Dari 5 tiang kita ada. Tiang agama kita adalah solat, sembahyang. Orang tak sembahyang, tak ada tiang, tak ada pendirian, tak ada pegangan. Orang tak sembahyang. Tak? Ni. Sekarang ni kamu kena dengar bersungguh-sungguh. Satu masa nanti kamu akan bertukar taraf kamu. Taraf bujang, ada. Taraf berkeluarga, ada. Ustaz, aku tak kahwin. Bohong. Kata tak kahwin. Dah, cakap je tak kahwin. Saya tak nak kahwin Ustaz sampai tua. Tak ada je. Nah,
Semua lelaki ada perasaan. Semua perempuan pun ada perasaan. Ya tak? Itu namanya mengikut sunnah Rasulullah. Ya tak? Baik. 5 rukun ini merupakan sebuah binaan yang didirikan atau ditegakkan dari 5 tiang. Tiang besarnya ialah menjadi tonggak penegak bagi yang lainnya. Ialah pengucapannya pertama, membuktikan keimanan. Dengan keimananlah baru diakui sebagai Islam. Syahadah. Ahong nak masuk Islam kena syahadah, baru diterima Islam. Ya, cumbi nak masuk Islam kena syahadah. Mana tahu Rashid terpikat dengan cumbi. Tahu cumbi? Anak dari Cina, cumbi lah namanya. Anak dari India apa nama? Anak dari Cina cumbi. Oh, panggil dulu lakop cumbi. Anak dari India? Kanakari. Siapa? Ya. Adalah nama ya. Anak dara banyak. Anak dara Iban, anak dara Bidayuh, yalah dara. Manalah tahu. Kata Rashid, kaya takkan kahwin orang ni. Saya nak kahwin orang Melayu. Tiba-tiba dah kerja, ditugaskan ke Sarawak, dapat pula Iban hari-hari tolong dia. Iban tu nakkan kamu. Lawa pula tu Rashid. Lupa dah Semenanjung, duduk kat Sarawak. Baik. Kawan-kawan ustaz duduk kat Sabah, dah duduk di Sabah terus, buat rumah Sabah di Sabah. Jadi orang Sabah jelah. Malaysia kan? Pakai tak apalah, pergi boleh. Jelah. Bukan negara lain. Malaysia dalam balai Malaysia. Jelah. Jangan kita kata saya nak kahwin dengan duduk di mana ni? Duduk di Batang Kali. Batang Kali dah terbalik dah. Batang Kali nak balik Batang Kali dah. Orang yang melaksanakan rukun-rukun tersebut berarti orang yang sempurna imannya dan Islamnya. Pernah Nabi ditanya oleh siapa? Malaikat Jibril dalam kitab ni kan? Kena ingat baliklah. Pada hadis yang keberapa tu? Cuba tengok. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW pada hadis yang kedua. Kedua ke pertama? Tak ingat. Kita belajar baru yang ketiga. Kedua. Hadis kedua kan? Jibril menyerupai seorang lelaki yang handsome. Di Jibril. Siapa Jibril? Malaikat. Menyerupai seperti insan, manusia yang sempurna, handsome. Rambut ikan mayam ya. Ikan lah. Kerinting, janggutnya lawa ya. Malaikat datang kepada Rasulullah, tanya 3 perkara. Apa yang dia tanya? Ya Muhammad, khabarni ya Muhammad. Ya Muhammad, Rasulullah, abarkan kepadaku. Apa dia pertama? Ma makna Islam. Al-insan, Islam tu al-khamsun. Islam ada 5 perkara. Syahadah, sembahyang, apa lagi? Mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, menunaikan haji. Itu Islam. Ni kena ingatlah Islam. Ya. Ma khabarni ya Muhammad, ma mana iman? Iman ada 6. Wajib percaya pada Allah, wajib percaya kepada malaikat, wajib percaya kepada kitab Allah Al-Quran, wajib percaya kepada Rasul, wajib percaya kepada hari kiamat, wajib percaya untung baik, untung tak baik itu semua daripada Allah. Wa qini syarra ma qadai. Kita wajib percaya. Untung baik, kalau untung baik itu semua daripada Allah. Ada. Kita ni bersyukur.
Kita lahir-lahir mak bapak Islam. Ya tak? Roh tu daripada alam roh. Tahu tak? Roh. Roh kamu semua ni ada satu alam. Mula-mula belum dimasukkan penyawaan kepada manusia. Dinamakan alam roh. Ya. Alam roh itu kemudian mak kamu mengandung 6 bulan 10 hari, Allah ambil dalam alam roh tu, dimasukkan ke alam rahim ibu kamu. Itu je terkuik-kuik dalam perut. Dalam perut ibu, dia sudah didatangkan roh ketika usia 6 bulan 10 hari. 6 bulan 10 hari kita ni dah sempurna. Hidung dah ada, telinga dah ada, betul tak? Cuba, pernah tak kamu tengok orang yang melahirkan anak 2 bulan, tak jadi apa lagi? Tak, belum jadi apa. Ada pun kotek tangan satu. Tak cukup lengkap. Bila usia 6 bulan 10 hari, diberi nyawa. Penyawaan. Itu dinamakan alam rahim ibu. Allah mengutuskan roh kamu daripada alam roh masuk ke alam rahim. Itu nasib kamu roh. Nasib roh kita tu. Roh kita tu nasib daripada alam roh tu, banyak tu roh Allah jadikan. Nak ditempatkan mana, itu kuasa Allah. Tak? Kadang-kadang roh tu dah ambil, masuk kepada cangrai. Masuk roh kepada cengcai. Masuk roh kepada natami nahai. Misalnya contoh dah. Tak? Bukan Islam tak? Tiba masuk roh pada Islam. Oh, roh tu Allah, Islam yang benar. Tak? Roh pun tak kata macam mana, Allah yang tentukan. Kita ada nampak roh? Tak nampak. Ustaz pun tak pernah nampak roh. Kalau roh keluar, kita mati, tak nampak apa. Roh tu keluar dari badan kita, kita mati. Ada nampak roh? Aku dah keluar badan kamu dia. Kita dah mati. Dia masuk, kita hidup. Faham tak? Alam roh, masa kecil lagi. Itulah Allah dah tentukan, masa alam roh itulah kamu dimasukkan alam rahim roh tu. Itulah ditentukan kamu akan jadi apa, akan jadi apa. Semua pententuan Allah. Asbab aja kita. Tak? Kamu dah di Terengganu, tiba-tiba ada mimpi nak sembahyang dari Islam ni. Selalu mengaji tapi nak masuk dari Islam. Ada mimpi tak? Ada mimpi tak? Tak mimpi kan? Tak mimpi. Tiba-tiba tergerak. Ya tak? Ada rasa, ada mimpi. Masa dalam bayi, aku nak belajar dari Islam. Betul. Lahir-lahir. Weh, aku nak belajar dari Islam. Betul. Ada Syed? Tak ada. Tak tahu. Apa yang kau bawa, Syed? Lahir dari perut ibu. 2 je. Apa yang bawa? Tali perut. Uri. Ada uri tak? Kamu tahu tak uri kamu ditanam kat mana? Tahu? Kena tahu, tanya mak, abah. Uri Rashid dulu tanam kat mana, bah? Tahu uri? Yang sama dengan tu, tali perut tu, ada uri kan? Itu sahabat kita tu. Tahu tak di mana? Tak tahu. Itulah sahabat kita. Tu. Sebab itu uri itu ditanam. Kalau orang dulu tanam, dibagi, ditutup tu. Tutup rapat-rapat. Kalau tidak, dimakan oleh anjing kan. Korek dengan anjing uri kita. Tapi masyarakat sekarang muda tak faham. Dapat uri, buang tong sampah. Gondong dengan anjing. Itu tak faham. Ya. Sebab apa? Dia tak jaga penghormatan anak kita lahir. Tak jaga. Dapat jadi hospital, bawa balik, campak ke tong sampah. Jadi dimakan oleh anjing, digondong anjing lah apa. Busuk gitu. Itu anaknya jadi macam tong sampah. Anaknya besar tak pandai ngaji, tak pandai apa. Sebab tak ada didikan. Apa sebab? Tak dijaga uri tu. Sahabat dia. Tapi kalau orang dulu, wow, letak je besi, apa ni, dawai, apa ya, ditanam dalam-dalam, jaga. Tak kisahlah, maknanya jaga. Dia akan turun alam bumi. Kita pun akan turun alam bumi kan.
Uri itu akan jadi tanah juga. Kita pun akan jadi tanah. Baik. Itu contoh. Maknanya kita lahir kat dunia tak ada apa nak kita bawa, ya tak? Ini dah dapat. Bila kita dapat senang hidup Allah bagi, tentuan Allah, kita lupa begah pula, ya tak? Jangan gitu. Ini Islam bagi panduan. Baik. Rukun tersebut berarti orang yang sempurna iman dan Islamnya. Sedang orang yang meninggalkan salah satunya adalah orang yang merosakkan imannya dan Islamnya. Orang yang mendirikan sembahyang hendaklah pula mengerjakan puasa dan rukun-rukun yang lain. Orang yang berpuasa tetapi meninggalkan sembahyang adalah orang yang meninggalkan rukun yang utama. Dia puasa. Bulan Ramadan dia puasa, tapi sembahyang tidak. Ramai orang tak sembahyang. Anak muda hari ni kalau tak didikkan betul-betul dia tak sembahyang. Letih, tak kerja, nak pergi sembahyang, nak kerja. Payah. Betul. Cuba perhatikan. Ramai yang orang kerja jadi tukang masak contoh dia. Tak ikut sembahyang lah. Waktu maghrib dah ada. Dah ada kat pasar malam. Tak? Sembahyang pun duduk. Tapi orang yang ada jati diri, tahu jati diri? Ada kesempurnaan, didikan amal dari mak bapak, dia akan sembahyang. Walaupun letak satu tikar aja di tempat dia berjaga tak, dia sembahyang. Cukup. Kenapa? Tanda kita ini mengingati Allah dalam waktu yang ditentukan oleh Allah. Kita beruntung. Amal kita satu hari satu malam 5 kali je sembahyang. Kalau tidak, berapa kali? 50 kali sembahyang. Tak sempat kahwin, tak sempat makan, tak sempat tidur. Tapi Nabi Musa menegur Rasulullah ketika Rasulullah Isra' Mi'raj. Ingat tak kisah Isra' Mi'raj? Dia Nabi bertemu. Allah temukan para Nabi terdahulu. Nabi Muhammad ni special ya. Dipertemukan para Nabi dahulu. Daripada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semua ditemukan. Sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa ni banyak cerita dalam Quran kan. Nabi Musa tegur Muhammad. Ya Rasulullah Muhammad, kamu mintalah balik apa yang dibagi oleh Allah, kata dia. Allah suruh menunaikan sembahyang 50 waktu. Hai, 50 waktu. Umatmu kecil-kecil. Umatmu kecil, tengok. Kecil badan. Ya. Sekarang kecil lagi lah Ustaz. Nanti saya besar. Besar mana pun. Kalau dah kecil yang macam tu. Umatku, kata Musa, dia punya tinggi-tinggi. Tinggi surah ni. Tinggi surah ada orang kita tinggi surah. Ni, madrasah ni. Tinggi madrasah ada. Kita kecil. Ustaz pun pendek. Dah gemuk pendek. Itu je. Habis tak boleh naik lagi. Bergantung pun tak boleh naik. Tak boleh dah. Dah lah keturunan pendek. Pendek lah dah. Nak panjang apa? Kain nak di welding kaki pun tak boleh. Boleh kaki di welding naik tinggi. Tak boleh. Ni umat Muhammad memang kecil. Tapi umat Nabi Muhammad banyak istimewa. Ni umat Nabi Muhammad banyak istimewa. 5 waktu itu menyamai dengan 50 waktu sembahyang. Sama. Tengok. Punyanya Rasulullah SAW menghadap pada Allah, naik turun, naik turun, naik turun. Sampailah 5 waktu diberi oleh Allah Ta'ala, sembahyang 5 waktu. Kata Nabi Musa, naik lagi. Ya Rasulullah, saya malu dengan Allah. Saya malu dengan Allah. Allah bagi daripada 50 waktu sampai 5 waktu. Berapa waktu hilang? 45 waktu. Cuba bayangkan. Jadi sempatlah kamu kahwin. Sempatlah kamu bersaudara. Sempatlah kamu belajar ngaji. Sempatlah, semua sempat. Ya tak? Tentukan zuhur pukul berapa, asar pukul berapa, maghrib pukul berapa, isyak pukul berapa, ya tak?
sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Dia umat Nabi Muhammad. Ya, untuk kita berterima kasih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyang itu kalau kita puasa meninggal sembahyang pun tak boleh. Adalah orang yang meninggalkan rukun utama lagi penting untuk menegakkan agama Islam, dan adalah ia dengan cara yang demikian itu puasa tidak sembahyang, menunjukkan satu tanda yang terang bahawa puasanya bukan kerana Allah tetapi semata-mata kerana apa? Kebiasaan, adatnya saja yang apa? Yang dipusakai dari keturunan atau kerana malu kepada orang-orang dalam masyarakat. Dia sebab dia puasa, tak puasa malu. Malu dengan adik-beradik, malu dengan apa kau tak puasa ni? Tak. Orang tak puasa mana nampak? Ustaz dulu dah masa kecil-kecil umur-umur kamu lah. Dulu ada kolam tu tak, kolam mandi, besar kolam mandi. Puasa tapi dalam tu minum air. Tapi nampak letih aja. Lain tak nakalnya tu je. Minum air. Air tu, air kolah sedap. Ni air kolam. Air kolam tu kan tanah, rasa lumpur. Tapi nampak dah lapor. Tu dulu. Ya. Tapi bulan Ramadan rajin apa? Tarawih. Ya tak? Baik. Bahawa dalam hadis tersebut ada diterangkan perkara syahadah. Mengenai perkara ini, Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Yang mengarang hadis ini. Namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi ni tak sempat kahwin tu. Dia meninggal. Ya. Dia ni menyusun hadis-hadis ni. Pernah dipenjara di negara Mesir oleh kerajaan Mesir selama 10 tahun dipenjarakan. Ya, Imam Nawawi. Macam PM sekarang lah. Ada Anwar Ibrahim. Dia pernah dipenjara. Jadi PM lah sekarang. Itulah kita doakan dia tak. Mana ada menteri-menteri jadi PM sekarang yang dipenjara, tak ada kan? Kecuali itu lampaklah dia bakar rasuah, tu lain lah. Ini tak. Tuduhan pun lalang, tuduhannya tu tak betul. Itu sebagai kerana lawan toke. Tengok Allah. Kulibatin nas. Diubah kedudukan. Itu wakil syarra maqo. Kita berubah. Sesuatu yang terjadi dahulu sampai sekarang semua tak sama. Allah yang berkuasa mengubah. Nah, wakili syarra ma qadait dalam kunut subuh ada tak? Manusia ni boleh berbuah-buah keadaannya. Kamu dulu sekarang macam ni belajar, satu masa kita tak tahu. Kamu jadi ustazah selebriti. Oh, terkenal. Siapa ni? Nama dia? Walah, ini belajar dari Islam dulu, kawan saya. Dia diam aja. Tengok. 10 tahun akan datang, kamu jadi orang terkenal. Itu Allah yang tentukan. Tengok duduk melengek je. Ya, ingus pun tak habis. Contohlah. Ingus pun tak habis. Gini je belajar. Kawan ustaz tu belajar. Gini je kejap-kejap. Ingus. Habis baju makan ingus. Tapi sekarang jadi pensyarah. Dah pencen dah. Tengok, kita tak sangka. Tak? Kita ambil contohlah. Orang kampung ustaz. Namanya Profesor Doktor, ya, Doktor Profesor Siddiq Fadil. Meninggal lah. Ya, dia orang pernah Habib, jadi Habib dulu. Tengok. Buktinya. Naik basikal dia. Basikal sekolah. Jadi guru, keluar universiti pun jadi naik basikal. Dia belajar dulu pada Kaus Izzuddin Shah Ipoh. Keluar dia masuk universiti, keluar balik rumah naik basikal. Ngajar naik basikal. Tengok. Jadi seorang profesor.
Terkenal pula tu namanya. Yang anaknya sekarang Menteri Pendidikan perempuan sekarang ni, anak dia bin Siddiq. Siapa namanya pun Ustaz tak ingat. Tengok tu anak dia. Tak sangka tak? Tu orang kampung Ustaz betul. Itu adalah penentuan Allah SWT. Kita ni dalam kibdatullah, kita ni dalam genggaman Allah. Ya, tak tahu. Ya, nak jadi apa, kita tak tahu. Nampak aja duduk aja melangok depan. Tahu-tahu jadi seorang yang celebrity, terkenal ceramahnya. Ya, baca Asma Harun. Dia bukan masuk dalam radio TV, tapi sekarang baru masuk lah. Tapi namanya popular. Sebab dia berani bercakap. Ya, ada natijah, ya tak? Rashid pun tengok dia. Satu masa mana tahu bila dia ada pengalaman, ya Syed ya? Ya tak? Tapi jangan malu lah. Ada pengalaman, dia jadi guru ataupun dia naik jadi apa. Rezeki dia tak sama. Allah yang tentukan, ya tak? Ustaz dulu pun. Ustaz lagi terbiar, yatim piatu. Mak tak ada, bapak tak ada. Terbiar. Ustaz pernah duduk kat pondok sorang-sorang, orang tak ada. Pondok digoyang. Siapa yang goyang tak tahu. Orang tak ada. Jin ke apa? Betul. Ya, Ustaz pernah mandi ni kolah besar mandi. Cebok ni naik turun. Orang benda ni tak ada siapa dah. Menggeletar, berpeluh, terkencing-kencing. Duduk kat pondok. Masak sendiri, semua sendiri. Tapi Allah ni adil. Ada rezeki, ada je rezeki. Janganlah kita ni rasa duka cita, ya. Rezeki kita Allah yang tentukan. Bukan manusia, Allah. Ya, perubahan kita, perubahan demi perubahan, Allah yang tentukan. Biar kita sederhana, tak apa. Istiqomah kita, qanaah kita. Tapi kita tak menyusahkan orang. Faham tak menyusahkan orang? Pinjam duit orang sana, pinjam duit orang sini, kan jadi susah. Di istiqomah kita. Kena betul-betul lah. Mengharap, minta pada Allah. Minta pada Allah. Ya tak? Baik. Boleh faham tu? Bahawa dalam hadis tersebut ada diterangkan perkara syahadah mengenai yang lain. Mengatakan bahawa orang mukmin dihukum masuk golongan ahli kiblat. Apa ahli kiblat? Orang yang sembahyang, ahli kiblat. Ahli fiqh, ahli ilmu, iaitu kalam, ahli kalam, mengatakan bahawa orang mukmin yang dihukumkan masuk golongan ahli kiblat dan tidak kekal di dalam neraka ialah orang yang mengiktikadkan dengan hatinya akan agama Islam secara iktikad yang kokoh, yang tidak terdapat sedikit pun keraguan dan mengucap dua kalimat syahadah. Kita bila mengucap kalimat syahadah, kita yakin pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, yakin. Tiada siapa yang kita nak boleh sembah kecuali Allah. Sebab itu kita untuk Allah, kita memuji. Untuk Allah memuji. Bukan memuja. Memuja benda. Tahu tak? Kita Islam memuji Allah. Alhamdulillah. Segala puji Allah. Segala puji pada Allah yang telah mencipta alam. Alam ni semualah termasuk manusia, binatang, pokok, semua alam. Namanya memuji. Manakala orang kafir, dia bukan puji, dia memuja. Bagi tokong, buat elok-elok, dipuja. Faham tak? Nanti orang tanya, apa perbezaan memuji dengan memuja? Ada orang soal kamu nanti. Kamu belajar tinggi-tinggi. Apa perbezaan perkataan memuji dengan memuja? Memuji untuk pencipta kita, Allahu Azza wa Jalla, wajib kena puji. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ila nusur. Segala puji bagimu ya Allah, telah menghidupkan setelah membatikan aku. Bila? Malam tadi kita tidur, mati. Kita tiap kali kita mati, bangun balik hidup, mati balik, hidup balik. Tak?
mematikan, menghidupkan. Ahyana ba'da amatana wa ilahi nusur. Doa 11 bangun daripada tidur. Itu kena faham. Namanya memuji Allah bagi kita. Tapi memuja kita tak ada. Memuja itu orang kafir. Dia buat patung besar-besar dekat gunung, dipuja je dia. Oh, patung tu dipuja. Ya, tu yang mandram tu. Maring taring ada tu edo kekang kengkang kakung dipuja. Apa ni? Ini orang yang bukan agama Islam memuja. Pernah tak tengok puja? Memuja banyak dalam, kalau kita ada memuja namanya tu. Bila benda dipuja, syaitan pun datang kepada tu. Dipuja je patung besar. Berarti tu aduh, orang tu. Syaitan lah tu. Yalah, dipuja. Benda ni kalau dipuja, adalah makhluk iblis dia. Betul tak? Jadi puja. Jadi yakin ni kepada tu. Itu yang jadi syirik. Apa makna syirik? Keluar Islam. Walauzubillah. Baik. Tetapi jika ada mengucap saja atau mengiktikadkan saja, tiadalah masuk ke dalam golongan ahli kiblat sekali. Bahkan ia kekal dalam neraka. Dia percaya ada Allah. Ada. Ada malaikat. Ada. Ada kitab. Ada. Ada rasul. Ada. Kamu percaya? Percaya. Sembahyang tak? Tak. Senang aja. Kamu percaya ada Allah? Ada. Kenapa tak sembahyang? Itu yang malas tu. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-Imran ayat 110, minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ramai orang mengaku beriman pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, pada Al-Quran. Semua dia percaya. Tapi fasik. Apa makna fasik? Tidak melakukan perintah Allah yang wajib bagi kita. Sembahyang tidak, puasa tidak. Yang dia buat, yang menyurutkan nafsu. Apa? Kahwin. Kahwin itu sunat. An-nikahi sunnati faman ya'mal bisunnati. Betul tak? Nikah itu sunat. Imam Nawawi tak sempat nikah pun meninggal. Tak. Dia kena faham. Ini yang sunat berlebih-lebih Allah. Nah, yang wajib solat, syahadah yang wajib, puasa, zakat, tunaikan haji, itu yang wajib. Kahwin itu sunat. Nah, siapa yang tidak mengikut sunahku bukan umatku atau Rasulullah. Tapi kalau nak kahwin semua, belajar ngaji tak nak. Jangan rasid, jangan macam tu. Kahwin-kahwin. Kita ajar isteri kita. Ni. Yalah. Carilah juga kamu daripada tahfiz, carilah orang tahfiz. Anak-anak jadi tahfiz. Ini kita cari orang tahfiz, anak-anak tahfiz. Masalah mampus. Dan tak mau belajar. Cari. Jangan bimbang wahai saudara-saudara, saudari-saudari semua. Belajar sungguh Al-Quran ni, adalah jodoh kamu. Ya tak? Betul tak? Betul tak? Kalau kamu belajar, banyak berdoa, kamu amalkan doa-doa yang baik, yang mustajab, insya-Allah ada jodoh kamu. Ya. Mana dah tahu rezeki. Baik. Kemudian masuk ke dalam gulungan ahli kiblat sekali. Bahkan ia kekal di dalam neraka. Kecuali kalau ia tidak sanggup menuturkannya kerana kecenderungan lidahnya, atau tidak sempat menuturkan kerana kematian. Yang mengajutkan. Sebab itu kita kalau boleh kita banyak istighfar.
Betul. Ya. Ini tengok bola. Bola dah habis lah dah. Siapa menang? Malam tu dia mula pukul 10 lebih. Betulan ustaz habis kuliah dah. Duduk kat seorang ni, kat rumah. Ajak isteri, jomlah tengok. Ngantuk dia kata. Lah, tak ada kawan lah. Nak tidur duduk kat luar tak nak. Sebab tengok bola ni sampai larut kan. Kadang-kadang sebab apa duduk kat luar. Dia ada rumah ada TV tengok. Jarang ustaz nak tengok yang lain-lain tu. Final ni, ustaz nak tengok. Ada tak? Kamu ada tengok? Tak ada kan? Ada tengok? Ustaz tengok. Tengok bola. Tak apalah, final. Yang lain-lain ustaz abaikan. Tak nak. Ustaz yang sokong sebenarnya, ustaz sokong Morocco. Morocco tu Islam. Dia bila menang dia sujud. Tu yang kita nak. Tapi dah tak ada rezeki dia dah. Peringkat akhir yang berlawan-lawan Argentina dengan Peran. Tapi sedap lah tengok bola tu. Ya. Main je. Bukan apa tengok. Semua lelaki, semua jantan. Hanya manusia lah tengok aurat dia. Ya, taubatlah tengok aurat dia. Ada main bola, mana ada yang berseluar panjang, semua berseluar pendek. Kalau kamu tengok lagi lah aurat. Kamu perempuan. Ya. Sebab itu main bola tengok. Tengok dekat pukul 12 juga habis. Pukul 12 apa buat satu. Alhamdulillah. Ya, pukul 2. Tengok dia tahu pula. Ustaz pula tak tahu dia tahu. Kamu tengok lah. Tengok. Kat mana? Internet. Kamu balik? Sambut balik tu kau. Semangat. Kau ustaz kalau Maroko. Tengok Argentina memang sedap permainan. Tapi adil. 3 sama. Tak apalah. Ya. Menunjukkan tendangan penalti saja. Adil. 3 sama. Tapi tengok Argentina memang sedap lah dia beri permainan. Rentak permainan dia bagus. Dia kecil-kecil. Peran besar pada dia. Kecil. Tapi tuk dia boleh. Bola tu kalau kamu boleh belajar, bola tu kita pegang dengan kaki. Dia boleh pukul bola tu dengan kaki. Tu penting. Itu lebihnya. Ni anak murid Maradona. Betul tak? Sampai diorang buat ni. Buat apa? Bawa dia punya Maradona apa namanya? Apa namanya? Yang gambar ni apa? Allah. Bukan. Yang kita untuk ada acara ke apa. Banner gambar Maradona tu. Punya minat dia. Ada ustaz ni lari tajuk ni ustaz ni. Ya, lari tajuk ni. Hadis pergi bola pula. Tapi tak apalah ya. Untuk celekkan mata. Sebab ada yang main celek mata bawah. Bila tengok bola ni bulat mata dah. Tahu kamu kaki bola ni padang aja tak ada. Kalau ada padang hari-hari kamu pergi. Sini tak ada padang ya? Ada? Main kat mana? Mana? Ada? Pakai seluar panjang kan, dengan seluar pendek. Muslimah ni main bola? Tak ada. Baik. Main takraw pada takraw. Tak mana? Kawasan kamu tu boleh main tu. Bola jaring? Ada bola jaring? Tak ada ya? Nanti kita minta adakan bola jaring tu. Boleh kan? Nak nanti ustaz cakapkan. Bola jaring tak apa. Kan? Tahu bola jaring? Kalau nak ustaz carikan benda tu. Dengan bola ni kan. Ustaz minat juga tu. Sukan ustaz minat tu. Tapi ustaz paling hebat badminton. Kaki sakit je. Badminton ni memang. Badminton main? Badminton. Sekarang ustaz dah gantung. Raket gantung kat rumah. Orang nak beli ustaz tak bagi. Itu kenangan. Untuk anak cucu ustaz. Ya. Macam-macam raket. Ya. Badminton. Badminton bukan sini main tau. Ni.
tangan. Tak? Ustaz main kat Brunei tu kan. Badminton. Double, single. Dulu single. Lawan Ustaz selalu Cina. Cina ni rajin dia main. Kita berkawan dengan Cina, dia sungguh-sungguh main. Baik. Jika seorang telah menuturkan 2 kalimah syahadah, tidaklah disyaratkan ia menegaskan bahawa ia sudah melepaskan diri daripada segala agama yang menyalahi Islam, terkecuali kalau ia dari golongan kafir yang beriktikad bahawa Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang Arab saja. Seterusnya, Imam Nawawi berkata lagi bahawa apabila seorang menyebut kalimah syahadah itu bukan dengan bahasa Arab, iaitu diucapkan terjemahannya saja, maka jadilah ia seorang Islam. Betul. Aku mengaku dengan yakin bahawa Allah SWT itu adalah Allah yang telah menciptakan kita, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Cukup. Tak payah guna bahasa Arab. Asyhadu Allah. Tak dapat. Betul. Ustaz pernah mengislamkan orang Cina. Terus orang Cina ni Ustaz. Asyhadu Allah. Asyhadu payahnya. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu la la la. Kepala. Sebab bukan bahasa dia, dia Cina. Ya, dah lama-lama dia pandai. Aku naik saksi, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Aku juga naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Cukup. Ya tak? Cakap Melayu. Ya. Cakap Jawa boleh. Aku naik saksi bahawa Allah itu Gusti Allah. Nabi Muhammad itu Nabiullah. Ngenten sampean G. Itu cakap bahasa Jawa. Surah Banjar. Ini ada Banjar sini. Banjar. Tidak. Ya. Kecik Kelantan boleh. Kecik Terengganu. Ya. Aku naik saksi. Dengan apa? Makang. Lagi. Dia makang tu makang. Kelantan makeh. Itulah bahasa Ngah semua diambil oleh Terengganu. Makang, makeh. Ada? Terengganu dah ambil Ngah tu. Tak apalah kata orang Kelantan lah. Aku nak benci. Tak makeh. Tak. Contohlah, gurau je. Baik. Iaitu diucapkan terjemahannya saja boleh. Jadilah ia seorang Islam yang benar menurut pendapat ulama-ulama muktabar yang terkenal, ya, yang dapat dipercayai. Wallahu a'lam. Habis. Minggu depan kita masuk hadis yang keempat. Aku liqauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ayyuhal walad. Sikit je walad. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal walad, kita buka surat 32. Jumpa yang atas. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Surah Hujurat ayat 13. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu ialah orang yang paling tinggi takwanya. Makna takwa orang yang beramal. Buka surat 32. Cuba. Jangan kita apalah takwa. Maknanya takwa berdekatkan diri kepada Allah. Apa makna dekat?
Sentiasa ingat Allah. Tidur ingat Allah. Makan ingat Allah. Betul tak? Sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia dapat makan. Woi, sedap ya. Lupa Allah. Faham? Takwa ni maknanya kita ingat Allah. Nah, sembahyang kerana Allah, makan kerana Allah, mengaji kerana Allah, semua kerana Allah. Ya, rindu mak bapak kerana Allah. Rindu tak mak bapak? Rindu. Janganlah menangis. Rindu. Rindu mak bapak, ya Allah. Kalau kita dah dapat kumpul dengan mak bapak, seronok tak? Seronok. Ada ustaz baru balik ni. Baru balik. Ya. 23 bulan 11 dia balik. 23. 23 bulan 11 baru balik. Ada acara hari keluarga, kumpul semua. Sepupu sakat semua kumpul lah. Dia balik dari Sabah. Ada ustaz di Sabah. Suami isteri balik. Balik 23. Lepas tu 23, 24, 25, 28 dia balik ke Sabah balik. Hari ni, malam ni dia sanggup balik lagi. Rindu dia kata. La ilaha illallah. Malam ni dia balik. Balik pula penerbangan malam pukul 11 malam. Sampai sini pagi, ya Allah. Berani ke kamu seorang-seorang? Suaminya tak dapat cuti. Suami kerja JPJ kan. Tak balik juga. Sebab hari Jumaat ni ustaz pergi Johor Bahru. Ada perkahwinan anak sepupu, anak sepupu lah. Yang dulu-dulu anaknya tak kahwin, yang kahwin ini tak pergi ni tu. Datang lah dia. Paksa lah datang. Bagi tahu anak, nak ikut. Oh, ikut Allah. Terpaksa lah. Minta duit tambang. Pandai dia minta tambang kan. Bagilah. Ya. Ada tambang datang 180. Tambang sekali datang. Bagilah. Masuk akaun dia. Tak balik. Rindu. Itu namanya anak. Dia rindu. Kita pun rindu anak je lah. Mak bapak kamu mesti rindu. Cakap tak rindu. Rindu tak? Tengok aku. Baru 3 hari nak tengok lagi. Alah. Tambah Rasid anak tunggal. Ustaz anak tunggal juga. Satu je. Ya Rasid. Rasid anak tunggal. Kamu adik-beradik ramai. Kamu berapa adik-beradik? 2 orang aja. Ada lagi dia punya anak sana. Hilang juga rindu. Kamu berapa beradik? 5 lagi lah. Lantak tu. Belajar. Rasid seorang-seorang tu. Siapa dapat Rasid untung kena jaga. Tak ada Rasid. Tak ada dia. Maknanya rindu mak bapak kamu, rindu kat kamu. Tapi sebab mak bapak nak kamu pandai. Sangguplah tinggal. Kamu pergilah belajar. Meleleh mata. Ustaz sendiri anak nak balik Sabah. Ustaz dah tua tu meleleh mata. Tak. Padahal dah tua, dah kahwin dah. Tapi anak je lah. Siapa tak sayang tak. Jangan kata ni ustaz je dah. Anak. Ya tak? Rindu. Siapa kata tak rindu? Hari-hari ustaz cakap dalam WhatsApp dia yang gambar tu kan. Tak boleh. Ustaz tak boleh. Hari-hari tu. Tak. Walaupun dia sudah 32 tahun. Dah tua dah. Tapi itulah sugal. Dia Rasid tak? Tapi Rasid tak ada. Ada tengok video tak ada kan? Tak ada. Anak jangan bimbanglah. Belajar. Kita lihat untuk mak bapak. Aku belajar nak pandai. Supaya mak bapak seronok. Kamu belajar hafaz Quran. Mak bapak seronok tak? Hafaz 30 juz kamu Al-Quran. Mak bapak kamu terselamat daripada neraka. Mak bapak kamu, adik-beradik kamu, atuk oyang kamu, 10 ke atas, 10 ke bawah. Kerana kamu hafaz Al-Quran. Tak nak kamu bela orang-orang ni. Tapi mak bapak yang solat, yang sembahyang. Jangan pula, anak aku masuk tahfiz, aku tak payah sembahyang. Itu tak betul. Aku tak payah keluar zakat. Aku tak payah puasa.
Itu tak betul. Dia buat amal tuan-tuan sebagai orang Islam. Tapi anak ini sebagai satu apa? Satu jaminan untuk dia masuk dalam surga. Rashid, yang bimbang Rashid, aku nak hafaz Quran. Ada tak semangat cita-cita nak hafaz Quran? Kamu pula dah datangkan satu ustazah dari Indonesia, orang luar, berkorban untuk mengajar kamu. Ustaz dia orang Malaysia. Pula, palai aku dah belajar dengan Ustaz Haji Muhammad. Orang Malaysia. Ini laki-laki dari Yaman. Bukan calang-calang. Ini pun kita nak ambil dia untuk bagi sanad kepada tempat Masjid Ustaz, Korea Ustaz, Ustaz Syekh Adnan. Bagi sanad maknanya cek imam-imam itu baca Fatihah betul tak betul. Dia boleh tegur dia. Kita bagi ruang untuk Syekh ni sebab dia orang Arab. Kita orang Melayu, orang Jawa, orang baca, orang Kelantan, tak? Orang Terengganu. Mana yang betul-betul bahasa Arabnya? Tapi ini betul orang Arab. Kamu betul. Jangan buang masa. Ya tak? Ini sayangmu. Bukan senang. Ustaz dulu nak belajar dengan orang Arab. Tak ada can. Ini betul-betul kamu orang Arab. Ya tak? Lidah dia lidah Arab betul. Dia. Belajar balu-balu. La tastahi bil lughatil Arabiyyah. Jangan balu-balu. Gunakan bahasa Arab. Ya tak? Cakap dengan dia. Syekh, kaifa? Apa makna kaifa? Kaifa bagaimana? Mata hadar tu. Bila kamu datang. Ustaz belajar dulu macam itulah. Ya. Mata. Bila? Mata tu bila? Senang aja. Mata bukan mata. Mata. Bila? Aina. Ke mana? Ya. Ta'am. Makan. Ya. Kulu. Makan juga. Tapi jamak. Washrabu. Minum juga. Tapi jamak. Kulu washrabu. Ada Al-Quran juga. Jamak. Apa makna jamak? Kumpulan. Bukan seorang. Okey. Teruskan. Dengan sikit masa. Maksudnya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Tinggi takwanya. Maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan. Dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar. Dan sangkaan-sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi semuanya adalah batil dan masuk belaka. Batil. Faedahnya, kelima. Faedahnya sesungguhnya aku melihat ramai orang saling makan. Saling maki memaki. Saling maki memaki. Umpat mengumpat. Dan aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad dengki dan memiliki harta, kedudukan atau ilmu. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Surah, iaitu suratul Haq, suratul Zahf. Apa dia? Ayat 32. Apa dia kata? Dan sesungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia. Ini yang Ustaz cerita tadi. Sumber rezeki kita daripada Allah. Ya, faham? Setakat itu, aku liqouli hadza, astagfirullahaladzim walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.